Selalu juga berlaku dalam masyarakat kita. Tak boleh, tak sah. Kalau mati ni kalau tak jam. Lah ni dia tidak buat jamu dah. Dia lari sikit. Dah orang duduk kata dia tidak buat di rumah si mati tu. Dia buat juga, keluarga si mati tu juga buat, tapi di rumah orang lain dekat jiran. Tak ada pasal berlaku tu. Setengah-setengah tu hak dia terlalu tak faham sangat tu. Dia kata tak boleh makan. Tak boleh makan dah pulak dah. Jadi kalau keluarga mari jauh rumah tu tak boleh makan atas rumah tu. Kena makan lain. Tak ada pasal berlaku tu. Boleh makan. Semasa mayat ada atas rumah lagi pun tak apa. Perlu makan seperti biasa lah. Tak perlu kata guna pergi makan rumah lain. Keluarga kita mari seperti biasa. Kalau dia mari kita masak untuk dia, biasalah. Hak tu tak apa. Hak ni cara kita ni sembelih lembu. Sekarang ni kurang dah ada ni 2 ekor nak kebajikan. Kalau kita tanya, pernahkah sahabat buat? Zaman Nabi dulu buat? Kalau benda ni baik, dia buat dah lah. Dia tak tinggal benda molek nyedak dia. Ni dia tak ada buat. Tak ada satu pun contoh. Kalau benda ni baik, dia buat dah lah. Dia tak tinggal benda molek nyedak dia. Ni dia tak ada buat. Tak ada satu pun contoh. Tak ada satu pun contoh. Ada setengah-setengah orang yang dia pakai ni, dia pakai riwayat yang tidak mahfuz. Sebab tu ya kita kata kena ngaji hadis tu. Kalau tak ngaji hadis dia jadi keliru lah. Ada dalam hadis dia kata, bila Nabi SAW balik tu pergi ke tempat kematian tu, isteri si mati tu pun panggil dia pergi makan rumah dia. Nabi SAW pun pergi makan dengan sahabat-sahabat dia. Ini menunjukkan boleh makan. Boleh keluarga si mati tu buat makan untuk orang ni hak mari ziarah ke apa ni. Ini dalil. Padahal dalam Abu Daud, dalam kitab mana-mana dia sebut hak kata da'im ra'atihi tu tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz makna hadis tu tidak sahih. Tak boleh kita nak hujah, tak boleh nak pakai. Hak betulnya da'im ra'atin. Bini orang lain suku sakak, orang lain. Bukan bini si mati tu ajak makan rumah dia. Nabi SAW mari di rumah si mati ni. Uruslah apa semua. Tengah-tengah balik tu ada orang lain, isteri orang lain atau orang wakil dia minta Nabi pergi rumah dia. Nabi SAW pergi. Tak ada kena-mengena dengan rumah si mati saat ni. Kita kena pakai hak ulama kata gana hadis tu. Kalau ada buat tu sah. Kalau kita kata hak tu sah pun dah tak boleh kita ribu-ribu kan sahabat tu hak mati ada ke buat lagu tu? Tak ada. Kalau ada tu pula hak dipertikaikan oleh ulama. Kita kena pakai ulama hadis kata gana tentang hadis tu. Tak boleh ambil gitu sewenang-wenang. Tak boleh. Kalau tidak, tak ada faedah lah mengaji ni pula hadis. Yang mengaji bertahun-tahun ni apa guna? Nak tahu benda-benda gitu lah. Hak ni boleh pakai, hak ni tak boleh pakai. Tiba-tiba sekarang ni buat lagu lain. Dia tidak buat lagu tu. Beli nasi lauk, nasi buku. Itu pun satu macam. Bui pitih orang nak turun. Hak kenyedah je. Kenyedah makan belakang dah tahu dah nak mana. Bui lagi. Pasal apa? Pasal jadi adat lah. Tak boleh, tak sempurna seseolahnya upacara tu kalau tak buat lagu tu. Ini gapo. Lepas tu menyusahkan keluarga si mati. Hak ada dalam hadisnya lagu mana? Kita terbalikkan. Nabi SAW suruh jiran-jiran tetangga ni buat makan bui kepada keluarga si mati tu. Lagu tu dalam kitab mana-mana pun. Tiba-tiba dia pergi pakai ni keluarga si mati ni kena buat habis piti. Jadi orang bui piti kepada ni, kalau tak buat dia kata Allah kedekut buat dia orang bui gitu mau banyak dah. Dia tidak faham. Ya bini tu kalau mengikut hukum Islam kan, dia kena ihdad, berkabung atas kematian suami. Mana tak boleh kerja, tak boleh gitu ginilah. Bukan makna itu berbahasa panjang pula lah. Mana pada rasanya gitu. Dia tidak bebas seperti biasa. Dalam keadaan tu dia nak makan ke dia? Kalau perhabis itu selalu anak-anak dia. Terutama kalau hak tak ada dah orang gagah dalam keluarga, tinggal mak dengan anak-anak. Sebab dia nak cara anak-anak. Sepatutnya duit tadi untuk kepentingan anak-anak. Itu hak munasabahnya. Ni pun habis itu. Mari mana? Sebab bid'ah lah. Puncanya bid'ah lah. Bid'ah tidak ada menyenangkan masyarakat. Menyusahkan ada. Membebankan. Mengelirukan masyarakat. Kalau kita ikut sunnah, jelas. Bahkan sahabat kata,
kunna na'uddu sin'at at-ta'am inda ahli baitil mayyit minan niyahah. Kami duduk kira, duduk anggap buat makan rumah keluarga si mati termasuk dalam meratap. Meratap tu kan haram. Kita kata meratap tu tepuk dada gitu, duduk sebut-sebut kursi tu. Dah sahabat kata ni termasuk dalam meratap, meratap lah. Ikut kenyai perut pun. Dah dia kata meratap, meratap lah. Meratap tu haram, tak boleh. Lepas tu apa yang kita buat juga? Jabir kata, kami dulu, mana zaman Nabi tak ada buat benda tu. Bahkan anggap itu sebagai termasuk dalam meratap. Kita pula menyusahkan keluarga si mati, bukan nak menyenangkan dia. Ini akibat bid'ah. Ramai juga dalam masyarakat kita ni, kalau orang mati kan pergi ngatik di rumah si mati tu. Berapa-berapa malam, 40 malam, 100 hari mati buat pula. Ngatik, panggil ramai-ramai, buat jamu ke apa. Kalau sampai dulu pelik lagi. Kalau sampai dulu malam pertama tu buat goni, malam goni buat tapel, malam goni buat serabel. Tak boleh buat goni lain, kena buat tu. Ni biasa dalam masyarakat kita. Lepas ngatik tak molek kau, dia kata ngatik tak molek kau. Apa yang tak boleh? Apa bid'ah? Hak bid'ah ni sepuluh tak ada. Sepuluh tak ada. Katok-katok pala ke apa, rambut-rambut tu. Tu hak bid'ahnya. Sinilah yang jadi masalah. Hak ni dia tidak faham sebagai bid'ah. Ramai di antara masyarakat kita ni bukan orang biasa, orang alim pun, dia duduk kata tidak bid'ah benda ni. Situlah yang jadi kekeliruannya. Sebab dia kata muka la ilaha illallah tu kan bagus. Apa salahnya kalau kita buat? Situ. Masalahnya gini, banyak sangat hadis. Sesuatu benda ni baru jadi tu saya terima apabila kita buat mengikut sunnah. Cuba kita baca dalam kitab hadis, nak tahu sunnah ni kita hadis lah. Pernah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu? Saja hadis. Cuba buat mari, saja hadis. Tak usah royak banyak lah. Saja hadis. Bila orang mati, ada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himpunkan orang sahabat-sahabat dia pergi rumah si mati tu duduk ngatik? Ada ke tak ada? Tak ada. Dan bila tak ada, kita ambil mana kita buat lagu tu? Rasulullah tak pandang ke? Tidak lebih baik kau untuk si mati tu, dia tak kesian kepada orang mati yang tak buat lagu tu? Kita lebih tahu, kita ambil mana? Itu persoalan. Lepas tu setengah orang kata, dia kata tak apa tu, kita boleh ubah suai hak tu. Kita kata tak boleh ubah suai ni. Kalau doktor cukup baik. Kita pun pesakit ni kalau hak cerdik, dia kena ikut doktor royak tu. Ni ubat darah tinggi, pak cik makanlah ubat ni. Sekali makan 2 butir, 3 kali sehari misalnya. Tak apa makan. Dia pun fikir ni dia sakit darah tinggi tu dah. Ubat ni ubat darah tinggi. Berapa kalau makan 5 butir? Kalau makan 5 butir, dia kata ni 3 kali. Kalau kita makan 5 kali apa? Makan tak tahu. Di antaranya maulud. Buat maulud. Banyak maulud. Buat kami pitih banyak dah. Atas nama individu, sekolah sana sini buat. Gapa dia gak benda tu. 100 tahun lepas pada Nabi mati baru ada. Zaman Nabi tak ada. Zaman sahabat tak ada. Zaman tabi'in tak ada. Imam-imam mazhab Syafi'i kau balik. Cuba tengok. Tak ada buat. Kalau molek dia mau tu dah kena mau tu. Tak ada kita hak molek ni. Dah kena mau tu dulu lagi. Kita kata molek kata negeri. Baru ni ada tubik lah.
Dia tubik orang Pakistan ada juga orang maulud, sini ada juga orang maulud. Hak dia tunjuk tu kita tahu ke siapa dia. Kadang-kadang kita tunjuk, kita sendiri pun tak faham. Inilah masyarakat kita. Hak dia tunjuk dua maulud di Pakistan tu, hak tu pok beri lui, hak tak adil lah pok sembah kubur tu. Pok sesak, hak tu ada buat maulud ni. Tak tengok ke pakai serba hijab belakon. Serba hijab tu syiar pok dia lah. Kalau orang hak duduk sana dia faham lah. Kita tak payah tunjuk tengok orang maulud. Oh, nak tunjuk orang buat sesak kat banyak kata dunia ni. Nak pilih hak tu. Kita betul lah serupa dengan hak tu. Kita tak tahu orang sana duduk marah tu, buat sesak tu. Kita kata dia serupa dengan dia. Serupa lah hak tak betul nak ke dia. Itu masalahnya. Kita kata maulud ni peringatan untuk gini. Banyak cerita lah, panjang cerita. Kalau nak sebut dari segi sejarahnya, dari segi gapun. Hak rekah cerita dah Nabi SAW tak buat, sahabat tak buat, tabi'in tak buat. Orang yang Nabi SAW kata dah khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Lepas tu hak tak pakai. Orang tak minta jadi saksi, bui saksi dah. Tak tahu mana sumpah, sanggup sumpah. Lepas tu hak kurun yang Nabi SAW saksikan tak ada buat. Tak ada buat. Setengah-setengah orang dia tak berani. Dia kata kita nak buat ni bercanggah dengan kajian lagi, bercanggah dengan orang ramai lagi. Saya tak kira. Ikut. Memang tak betul. Memang tak betul. Hak dah Rasulullah tak buat, sahabat tak buat, kita nak kata betul lah. Nak ingat kepada Nabi ni kena ngaji baru kenal Nabi. Bukan duduk dengan cara maulud tu. Hak cara maulud tu duduk buat apa dia? Sebut Nur Muhammad ke apa. Kena baca hak tu. Kalau tidak tak sah. Hak tu ada dalam maulud. Marhaban Jaddal Husaini. Apa Jaddal Husaini? Kau dia kita faham kau kita baca. Tu pengaruh Syiah. Tu pengaruh Syiah. Kita tak khabar kita nak baca. Marhaban. Apa marhaban? Selamat datang. Selamat datang. Jalan kepercayaan orang kita dulu ni sini. Sebab kita dulu ni pun ada. Bulan maulud ni diletak. Dalam rumah tu letak kursi comel. Sebab apa ni? Nabi SAW hari. Itu kita kena sedia tempat. Ada pula benda yang pelik pula. Kalau tidak pun Nabi SAW hari juga. Sebab tu bila sebut nama Nabi itu kena bangun. Muliakan dia. Dengan anggapan Nabi mari pula tu. Mari mana benda-benda lagu tu? Dah ada benda-benda saat ni tu akidah tu. Dia pergi kepada bid'ah akidah pula tu. Bukan bid'ah amalan saja. Kalau percaya lagu tu. Lepas tu hak kejadian mula-mula Nur Muhammad gini-gini. Dalam cerita maulud berzanji tu pula ada. Dalam berzanji tu, hak tu tak sah kalau tak baca tu. Kalau nak kenal Nabi, nak tahu bagaimana Nabi SAW buat hidup dia, hadis, ngaji hadis, jumpa. Hak tu hak sebenar. Hak tu hak betul. Ni duk baca hak tak tahu mana. Capu-capu ada. Hak Syiah pun ada, hak berilwi pun ada, capu-capu. Lepas tu duk puji-puji tu kat siapa ke peringkat Tuhan. Sedangkan Nabi SAW sudah kata dah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu puji telajak lebih-lebih aku supaya dengan orang-orang Kristian puji Nabi Isa. Lama-lama jadi Tuhan dia. Lama-lama jadi Tuhan. Ha ni lah benda. Duk cerita dalam tu benda-benda hak tak ada asasnya. Nabi SAW jalan awal tu duduk jalan. Padahal tak ada dek pun. Hak tu nak ajar hak tu kau kan? Sirah nak ajar hak tak betul. Tidak akan timbul cinta kepada Nabi SAW. Hak sebenarnya kalau dengar baca lagu-lagu tu. Ada salah faham ada. Nabi SAW ni dilahirkan dalam keadaan sunat lah gapun. Dalam cerita tu ada. Kita dah baca hak tu. Padahal itu tak ada sahih. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sunat. Tu dia sunat. Dia. Kita baca hak sahih, barulah timbul kasih kepada Nabi tu. Bukan musim hari tu saja, bulan tu saja. Sama-sama kena ingat sunnah Nabi ni. Barulah dia jadi cinta kepada Nabi. Itu caranya. Tak payah habis pitih hak tu. Ni siapa habis pitih? Setengah-setengah negeri ni kalau Malik Muzaffar tu, Raja Muzaffar, mula-mula mengadakan bid'ah ni, dia pun habis berjuta-juta pitih musim maulud. Hak tu lah habis. Hak lain, hak mana lebih perlu? Nak besar hak tu ke nak siap tangga rakyat tu rumah. Hak tak ada tangga, hak tak ada jendela. Mana baik?
Hak tak ada api ni, rumah. Mana baik? Hak mana sunnah tuntut? Hak lebih kuat. Rakyat hak tak ada rumah ni kau? Hak tak ada api ni kau? Kau ni, nak buat hak ni, puan PPT sini. Lepas tu berarok. Apa? Tak ada. Ni buat ni kata-kata dia berani. Dia kata, mula-mula kata dah, zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada. Lepas tu dia kata pula, hak ni saya sendiri jumpa lah ni buku-buku lagu ni. Dia kata pula, saya nak bakar kata, siapa dia buat maulud, lebihnya gini. Siapa dia, saya nak Umar pula kata, siapa dia buat maulud, kelebihan dia gini. Tadi kata dah, tak ada zaman Nabi, zaman sahabat. Lepas tu belah mana pula saya nak bakar kata kelebihan gini pula. Sebab tu kata, dia nak benda hak tak betul, nak menampung hak tak betul ni, kadang-kadang dia guna benda-benda tak ada asas. Hadis maudhu', hadis palsu pun guna. Yang direka oleh puak-puak ni, ini akibatnya apabila buat mari benda hak tak betul. Lepas tu kalau orang lain kata dah, kita nak buat birthday untuk guru kita, untuk syekh kita. Hak ni orang panggil urs pula. Urs. Luar negeri ada. Tempat kita pun ada juga. Tapi dia panggil ho lah, setengah-setengah tu panggil ho. Haul. Setengah-setengah tu panggil urs. Urs ni apa dia? Dia buat jamu. Jadi ada pula hari jadi untuk syekh dia tu. Apa salahnya kalau Nabi kita boleh buat? Dah tu kita pakat kata molek, sunnah. Dah orang lain pun kita boleh buat juga. Pakat buat. Oh, banyak berlaku di luar negeri hak lagu tu. Ni hari jadi Syekh Qadir Jalani. Ni hari jadi Syekh Rifai. Ni hari jadi Syekh Dusuki. Ni hari jadi Syekh goni. Pakat buat. Habis piti rakyat situ. Rakyat keliru dalam benda-benda lagu ni. Bukan ayat sebenar. Nak buat benda-benda. Itu hari jadi pemsa kita lagu mana ni? Dah lah. Lagu tu kita duk ikut tu sunnah siapa dia? Adakah sahabat buat hari jadi? Tak ada. Kristian lagu tu. Masyarakat kita. Hari jadi, umur sekian, lilin sebanyak sekian. Siup tu. Benar? Belah sikit. Nak situ. Biasalah tu dah buat. Tapi kalau tidak anggap sebagai sunnah, boleh kira sikit. Berat dah, salah dah, tak boleh. Nabi SAW tak sebui serupa dengan Yahudi Nasara tu duduk mana hak tu. Tapi hak ni dengan menganggap sunnah pula molek, boleh pahala pula ni. Hak orang buat secara individu tu, kita dia buat untuk anak dia tidak anggap boleh pahala gapo. Dia buat gitu je, pengaruh gitu. Kita kata setara tu pun tak sepatutnya kita ikut budaya tu, budaya Kristian, budaya orang asing. Tidak hari tu yang kita nak ingat kepada anak kita ke siapa-siapa. Sama-sama kena ingat. Sama-sama kena jaga dia. Kena ambil berat sama-sama. Supaya juga Nabi, bukan hari tu yang kita nak memperingati dia. Lepas tu hari lain, hak tu lah duduk pakai undang-undang hak tidak Islam. Muliakan Nabi tak? Apa makna lagu tu? Apa makna? Dia pakai undang-undang orang putih. Hak tu lah hak moleknya. Tapi maulud buat sama. Apa makna? Tak ada makna. Sebab tu kata mengarut semua ni. Apabila kita buat satu bid'ah, satu sunnah tak ada. Bila satu sunnah tak ada, maknanya satu punca rahmat tak ada daripada kita. Yang adanya malapetaka, kesusahan, kerugian, kebodohan yang ada. Inilah yang berlaku dalam masyarakat. Setengah-setengah orang dia marah kalau kita kata gitu. Buat apa nak besarkan Nabi SAW, nak mengingatkan Nabi. Mengingatkan Nabi tidak salah, tapi cara yang dibuat itu, cara seperti kita kata tadi, cara yang dibuat itu kena goni. Bila sebut gini pakak bangun, bui bunga rapa. Abdul Wahab Syarani berkata, di sanalah ditunggu Imam Mahdi. Beliau anak Hasan Al-Askari, dilahirkan pada malam nisfu Sya'ban tahun 255. Tengok. Ini pahaman Syiah. Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini pun Syiah juga. Kita tak tahu apa cerita. Kenapa nisfu Sya'ban itu dibesar-besarkan. Malam penuh berkah. Malam itu kena baca 3 kali Yasin. Kali yang pertama baca niat macam ni, InsyaAllah makbul. Niat mahu macam ni. Yang kedua macam ni. Yang ketiga macam ni. Ada berbeza-beza pula.
Tak apalah itu. Tapi itu baca. Kenapa malam itu begitu berkat? Kita tak tahu cerita. Kemudian banyak pula hadis cerita tentang nisfu Sya'ban ini begini kelebihannya. Padahal semuanya maudhu'. Dan kalau ada setengah-setengah ulama mengatakan, dia kata ada satu yang sahih. Yang sahih itu pun tak boleh. Itu pun sebenarnya bukan sahih. Maudhu' juga. Yang sebetulnya. Tapi ada juga orang yang cuba mempertahankan. Dia kata ada satu. Tak ada. Kadang-kadang hadis ini mengikut ulama, sanadnya sahih, matannya tak sahih. Tak sahih juga. Kita tak boleh tengok dari segi sanad dia saja. Sanad tu orang boleh buat. Ambil mana-mana sanad Bukhari, bubuh isi dia, isi lain. Kepada orang yang tidak mengerti sahih. Kita kena tengok isi dia. Ini adalah pengaruh Syiah. Dia takwilkan ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dalam surah Dukhan, di awal surah Dukhan itu, kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Ada kata sesuai dengan ayat itu. Maka malam nisfu Sya'ban ini malam diberkati. Tetapi mereka tidak tahu, Syiah ini mentafsirkan macam lain. Kami menurunkannya itu bukannya Quran, tapi Imam Mahdi yang lahir pada malam nisfu. Sebab itu malam nisfu Sya'ban itu jadi penuh berkat. Sedangkan kita kata inna anzalnahu itu sebelum itu wal Qur'anil mubin. Quran itu cerita tentang Quran. Lepas itu Hamim wal Qur'anil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Hu dhamir itu jelas kembali kepada Quran. Tuhan bersumpah dengan Quran itu. Yang dimaksudkan turun, kami turunkan itu ialah Quran. Sebab itu diberkati malam itu, bukan turun Imam Mahdi. Tak ada kena-mengena dengan Imam Mahdi. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan disebut secara umum, diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan, tengah hari ke atau malam. Dalam ayat itu disebutkan, kami turunkan pada waktu malam. Jelas. Sebab itu diberkati, malaikat-malaikat turun. Ini berkenaan dengan kelebihan malam diturunkan Al-Quran itu, mula-mula diturunkan. Kelebihan bulan Ramadan tidak ada kena-mengenanya dengan nisfu Sya'ban itu, tapi dikaitkan dengan malam nisfu. Sebab itu kita mengatakan hadis itu tidak boleh dipakai. Sebab apa? Ia bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Quran. Dan kalau malam itu memang betul ada kelebihan, malam ini ada kelebihan, apa amalan yang Nabi SAW ajarkan? Setiap malam ataupun siang yang ada kelebihannya, mesti kalau kita perhatikan dalam sunnah, Nabi SAW ajarkan amalan-amalan yang seharusnya, sepatutnya dilakukan. Apa yang Nabi SAW ajarkan pada malam nisfu Sya'ban? Baca Yasin itu tak ada. Yang ada pun dalam hadis yang dhaif, dalam Tirmizi, Nabi SAW pergi ke kubur pergi tengah malam. Itukah yang dibuat oleh orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu? Tidak. Kenapa tak pergi kubur? Sebab itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Kalau nak ikut betul, itu. Tapi tidak dibuat itu. Katakan, Nabi SAW pergi kubur itu kerana ada kelebihan nisfu. Tak ada kena-mengena itu. Kebetulan saja. Kalau ia pun, itu pun hadis dhaif. Kalau malam itu betul-betul lebih, apa amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW? Tak pernah pun kita lihat sahabat-sahabat buat apa-apa amalan. Isteri-isterinya buat apa-apa amalan pada malam itu. Aisyah yang dikatakan tidur bersama Nabi SAW itu pun tak ikut juga. Tak ada pula dia selepas Nabi SAW wafat, malam-malam seorang-seorang pergi pada malam nisfu. Tak ada. Ini semua karut. Tak ada. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita tulis kitab-kitab yang cukup detail, bincangkan hadis-hadis nisfu Sya'ban ini. Tidak ada satu pun yang sahih. Kalaupun ada, itu terkeliru. Serahlah kepada dia. Tapi saya tak akan katakan hadis itu sahih. Terpulang masing-masing. Dia nak terkena dengan Syiah, terima. Tidak ada kelebihannya. Malam nisfu itu pun kelebihannya, tuan-tuan sekalian nak tahu, itu pun ada kaitan dengan Syiah. Sebab malam itu dilahirkan Imam Mahdi. Sebab itu begitu mulia, begitu berkat. Tapi kita tidak sedar. Sebab
Tidak diceritakan kepada kita kelebihan itu dengan sebab Imam Mahdi itu lahir. Tapi bila Syiah datang, kita sudah amalkan pada malam itu macam-macam, dia pun cerita kepada kita. Kita pun kata, patutlah malam itu lebih. Satu lagi baru kita tahu. Puncanya, punca kelebihannya. Iaitu malam itu dilahirkan Imam Mahdi. Sebelum ini kita tak tahu. Ini masalah. Masa beranak tu sah. Hak tu pun banyak juga bina. Bubuh dalam piring tu. Ini berlaku sendiri kepada saya ni. Kerana tidak faham dah. Orang tu jadi tak kacak dengan kita pula. Allah. Jahilnya masyarakat ni. Sebab apa? Sebab ada lah pula hak ustaz duk bela hak tu. Tidak kata pakak nak hapus benda tu. Jadi apabila kita tak say, buah tamar. Kata ada nak panggil kita lagu tu, nak buat buah tamar. Pagi makan tak apa. Ni awak mari dengan asal gelugo, asal Jawa, gula, cincin emas. No, banyak lah. Kenapa dia nak suruh masing karang tu dah. Gula tu nak suruh manis. Cukup lekat maknanya budak. Lepas tu ada Isak dadah tu, gapo tu, tak buat lagu tu kah? Apa yang tak masing molek tu? Tak ada kena-mengena. Kalau kita ikut sunnah betul dia logik. Atas pendidikan, tak ada kena-mengena dengan benda tu. Nabi SAW orang nak pergi belah mulut lah kata. Buat pergi ketika dia duduk luar, ketika duduk di cawan kaunter dia, tidak kata rasmi pergi duduk selo buat dengan gini-gini. Lepas tu waktu beg anak tu selawat keliling. Mari mana kata? Tak ada lagu tu. Tak ada. Kalau adanya orang pergi kepada Nabi, sudah selesai. Bukan semua apa. Kalau cara pakat nak pergi ke dia belakang, pada hak tu pun habis masuk dah. Ya, banyak lagi kerja lain. Sebab itulah akibat ni apabila dia jadi benda-benda gini timbul kan. Sebab itulah dalam masyarakat kita ni banyak perkara lah bendanya. Hak anti, tapi dia tak berani nak anti sebab dia tak faham. Dia ingat ini agama. Dia panggil lah tok lebah puluk lah, tok lebah kucing lah, tok lebah macam-macam. Dalam sastra kita kan banyak kan ada benda-benda gitu. Dalam buku-buku apa? Dia cemuh sebenarnya. Dengan tok lebah yang tahu benda-benda gini. Sepatutnya orang agama ni menjadi petunjuk, menjadi panduan dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Ni kalau nak belah mulut, kalau nak melenggang, kalau nak mati, baru aja tok lebah. Hak lain tak erti. Memang dah tak ngaji nak erti, dia ngaji hak tu, nak jadi tok lebah, nak ngaji hak tu. Jadi syekh ngatik, tu baru tok lebah. Kalau tak pandai lagu mana? Ini benda dalam masyarakat kita. Tak lagi. Kalau kita tanya, buat benda lagu ni ambil mana? Tak boleh royak. Berlaku masalah nengah perut dan tak ada dah bahasa jenis tenang buahnya zaman dulu. Lepas ni kita beda kat nyotok je kaki tenang. Kalau lagu ni pecah nak jatuh. Hindu tu. Tahu Hindu buat lah. Bila ni ditukar ganti dengan semaya ajak lah ke mana? Tak ada. Kita doa, kita buat sendiri. Ni orang kita nak naik rumah pun panggil tok lebah, tok guru panggil. Kita sendiri mayat. Tak apa, marilah berkat tu. Ni yang jadi apa yang agama sana. Dia sendiri tidak nak mayat. Tu yang panggil. Pusing, takut tak ada berkat ni. Dia sendiri. Dan kalau dia sendiri semayat, ni basuh kereta lah, basuh motor lah, tepung tawar lah. Mari mana ni? Tak ada. Nak naik, baca. Ini orang panggil benda bid'ah idhafiyah. Banyaklah waktu masuk dalam bid'ah idhafiyah ni, amat banyak. Hadis-hadis yang dianggap sebagai sandaran dan punca bagi amalan dan upacara haul atau setengah-setengah tu sebut hul. Tidak ada ataupun yang sahih
dan sarih. Satu pun tak ada. Dalam realitinya, tempat kita ni tak berapa ketara. Hanya di kalangan tertentu sahaja ada menghidupkan benda ni. Bukan umum lah, terutamanya di kalangan orang-orang sufi. Ini memang boleh dikatakan hidup lah benda ni. Mereka sentiasa buat hul. Doa akhir tahun dan awal tahun adakah disunatkan berdasarkan mana-mana hadis? Tidak ada. Ya, kita kena jelas ni kan. Awal tahun ni awal tahun mana? Hijrah. Ketentuan tarikh hijrah itu bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar. Dah kalau tak ada zaman Nabi, macam mana dia nak ajar? Kalau dia ajar awal tahun dah lah. Hijrah tak zaman dia lah. Tak ada. Orang duduk sebut dia ni gomo ke tak? Ada. Sepanjang masa kita kena berdoa. Buat dengan maulud je lah, tidak kata bulan maulud saja. Tak. Sepanjang masa kita kena ingat pada Nabi, panduan kita Nabi tu. Jadi orang yang buat begitu tu dalam masyarakat yang terlalu teruk ni. Tak ada arah nak buat ni lagu mana ni. Nak suruh ada kesedaran cinta kepada Nabi ni. Hak sepatutnya. Ginilah sebab orang buat hari ibu, hari bapa, hari macam-macam tu ke tak? Sebab orang tak ingat. Teruk sangat dalam masyarakat ni. Sekurang-kurangnya sehari tu ingat. Tapi kita orang Islam ni, dia suruh doa kan untuk ibu bapa kita. Hak mati dah pun suruh doa lagi. Hak hidup dia suruh doa nana hari. Gitu ingat sama. Tak ada terlupa. Kemuk ayah. Itu ajaran Islam sebenarnya. Jadi bila ada hak ni kan tak perlu dalam hari-hari tu. Hari mok kan, hari ibu dah. Hari boruh tak perlu. Sebab apa orang duk ingat sama. Siapa dia yang menganjurkan yang buat? Hak kafir tu. Dia pusing dah dengan masyarakat dia. Jadi itu salah satu caranya. Macam-macam lah. Valentine lah, macam-macam kan. Hari kasih dah. Tak ada tu semua tu. Tak ada. Tak ada semua tu Jadi doa akhir tahun, awal tahun. Tahun ni maksudnya tahun hijrah lah. Maksudnya orang duduk ajar tu pun tahun hijrah lah. Bukan tahun ni. Bukan tahun Masihi ni. Tahun hijrah. Hak tahun hijrah tu pun tak ada. Kalau ada, mestilah orang kira tarikh hijrah ni start zaman Nabi lagi. Orang tak kata start zaman Sayyidina Umar. Ni semua ahli sejarah kata tarikh Islam ni bermula di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat lah menentukan, kita kira daripada hijrah Nabi. Awal tahun gapo ni kira hijrah lah. Jadi hijrah tu tak ada. Tak ada gapo. Jadi banyaklah benda ni hak orang hak tak ada kita gomo nak apa dah. Hak memang ada dah dalam kitab ni. Kita tak cara. Hak tu lah pelik. Hak tak ada, hak berdasarkan hadis maudhu' kita pakai. Hak tu kalau orang yang sebar tu, kalau dia sedar, dia tahu tu, dosa besar dia. Setengah ulama kata, Imamul Haramain kata jadi kafir dia. Jadi bermain benda tu. Jadi kafir. Saya pakai hadis maudhu' ni. Khabar kau duduk sebar tu. Kalau tidak pun dosa besar. Dia duduk puasa dia buat pahala. Inilah dalam Quran kata Allah yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia duduk kamar kau, dia duduk buat benda molek, dia duduk buat tu dosa. Orang ikut dia tu pun salah, pakai dalam parit belaka, pakai dalam gaun belaka sekali dengan dia. Sekali dengan dia. Buat nyanyi kau orang. Nyanyi. Banyak benar putih nyanyi ni dalam masyarakat. Jadi tak ada ni semua, tak ada. Ya, suatu ketika dulu beberapa tahun lepas saya tulis satu risalah. Gagal juga masuk dalam surat khabar. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Bila tu ni berkenaan dengan imsak. Dulu pernah keluar. Lepas tu sibuklah. Hak ni ada kata gini, hak ni kata gini. Dia kata apa-apanya 10 minit sebelum pada masuk subuh tu kita berhenti dulu kan molek. Kita tengok benda ni berleluasa dalam kalender-kalender tu gak ada. Yang orang panggil imsakiyah tu, kalau bulan puasa tu, tak pakai cetak saya bahak tu. Lagu mana kita dapati subuh lain kan, berhenti makan sebelum subuh tu lain 10 minit, kira-kira 10 minit sebelum pada tu. Hak ni dipakai dengan meluas dalam masyarakat. Saya tegur royak lah, kata benda ni tak ada.
Dalam sunnah tak ada. Bahkan bid'ah benda ni. Sebab apa? Kalau kita tengok kitab-kitab yang muktabar, kalau kita nak kata kita pakai mazhab Syafi'i sini, cuba ayat dalam kitab mana. Saya sebut sekian banyak kitab. Dan kita telah tengok 30 lebih buah kitab hak dalam mazhab Syafi'i saja. Tak kira mazhab lain. Dalam mazhab lain pun tak ada juga. Cuba ayat. Sudahlah dalam kitab mana? Hak muktabar. Ya, kira kita ikut dan tu tak secara hak tu. Kitab hak muktabar, hak ulama iktiraf. Cuba ayat. Tak ada ayat. Senyap, tapi tu buat macam. Padahal ni bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Terang bercanggah. Dalam Quran kata, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan sampai rapat subuh. Tu maksudnya. Makan sampai rapat subuh. Mana boleh? Ni kalau sudah itu setengah-setengah tempat tu ijtihad pula. Imsakiyah tu pun pada dah. Setengah-setengah tu bangun lewat. Oh, dia ada penyakit pula. Tak boleh lapar-lapar ni nak. Tak boleh makan. Tak makan. Pasal apa? Pasal hak tu. Padahal hak tu agama ke ajar. Siapa dia? Mari pada mana? Tak boleh nak ayat. Siapa dia? Tak boleh nak ayat. Dalam Quran ada sebut makan sampai ke situ. Dalam hadis Bukhari di sini ada sebut ni. Nabi SAW kata, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilal fa innahu yu'adhdhinu bilail fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu Ummi Maktum. Dalam hadis disebutkan, jangan menghalang kamu daripada makan sahur kamu. Oleh sebab Bilal dia 2 kali semasa Nabi SAW dulu. Sebab dia tu masih malam lagi. Nabi SAW kata, kamu makan dan minumlah sampai ibnu Ummi Maktum hak ibnu Ummi Maktum tu masuk subuh lah. Semua tengoklah kitab-kitab mana-mana pun, semua ulama kata jelas memang lagu tu. Ibnu Ummi Maktum tu masuk subuh. Nabi SAW kata makan sampai situ boleh. Bukan makna mesti makan, boleh makan. Kita pun tidak kata mesti kena makan rapat pak situ. Kalau kebetulan dia dah jaga dah, lepas tu dia nak makan apa, dia nak tidur, tidak jadi masalah. Bukan sebagai satu ketetapan hak tu. Ni sebagai satu ketetapan ni. Dalam TV lagi, dalam radio lagi, dalam mesin sakiyah lagi, sebar umum. Tak lagi. Dalam hadis bercanggah, Quran bercanggah. Tiba-tiba orang duduk pakai amal umum. Apa kita nak buat mana? Kalau kita nak berdalilkan setiap orang beramal duduk buat tu mana betul, hak ni pun betul. Sedangkan bercanggah dengan hadis. Hak bercanggah dengan hadis ni, kalau siapa orang buat tu sebagai agama, bid'ah lah. Hak tu lah orang panggil bid'ah. Walaupun dengan maksud kita molek. Kita kata untuk cermat. Kalau nak kira cermat, apa yang tak buka puasa tu tak pelewat sikit? Biar jadi seposyah. Ni tak, tunggu ni pegang ni. Pegang, ni tak? Allah tu selalu apa lagu tu? Kan nak kira hak patut cermat hak tu. Tapi tidak buat pula tu. Kita tak terima hak mana-mana pun tak boleh. Sebenarnya siapa kau rapat subuh tu. Bahkan kalau nak kira dalam riwayat bawah lagi tu ada. Bukanlah kau sebelum tu. Tetapi kebanyakan ulama terima mana tu, sekat subuh. Tiba-tiba hak lapar, tak ada makan Allah saja dia. Nabi SAW kata kelebihan ni sahur lewat gini-gini dalam hadis banyak. Dalam hadis kelebihan sahur lewat. Tak ada dalam kelebihan hak Nabi SAW kata tu kita dapat. Pasal apa? Pasal kita ikut bid'ah. Tak dapat dah. Yang duka citanya, ada buku apa ni, dulu saya pun tak tahu juga baca hak Arab tu. Tak ada bersatu. Okey, tak ada bersatu. Rupa-rupanya ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Dia mau tunjuk ke kita hak Yusuf Qaradawi ni, Fatawa Mu'asirah dia tu. Terjemahannya qanalah lain. Dia jadi sebuah ramai-ramai ni pula. Jadi Yusuf Qaradawi kata hak siapa rapat tu maknanya soalannya hak tu hak salah. Padahalnya dia kata hak salahnya imsak ni. Jadi terbalik. Ni bulan Rajab. Pakai puasa? Kan puasa apa tak boleh? Tak boleh. Molek lah puasa. Ni keliru. Hak tak faham hak ni lah. Dia duk ingat bid'ah ni bid'ah hakikiyah tu.
Dah bid'ah idhafiyah hak asalnya memang molek, tapi kita buat ikut cara kita tak boleh. Pak kalau nak tengok kita, banyak kita. Ada buku nama pengarang dia Budiman Radhi. Dia buat merah kulit. Dalam tu kelebihan Rajab, Syaban, Ramadan. Kalau baca tu habis kena lah. Kena lah. Tak tahu apa dia tu tulis. Dia tak tahu gapo. Pakai buat. Kononnya nak dapat pahala lah bila orang buat tu. Tak boleh dosa. Boleh dosa. Orang kita ni puasa penuh. Daripada Rejab sampai ke Ramadan 3 bulan. Tu. Dengan harapan dapat pahala. Lagu itulah benda-benda ni. Bukan benda-benda ni cara kau pakaian hak dunia nak ngaji gapo nak gimana nak guna kenderaan hak tu tidak benda. Hak benda ni berkait dengan ibadat. Kita anggap benda ni boleh pahala. Kita anggap benda ni ada kelebihan. Ada kelebihan sebagai agama kita buat ni. Hak tu hak jadi bid'ahnya. Kalau hak masalah cara hidup rumah kita lagu ni tidak serupa dengan rumah orang Arab, hak tu tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Tu. Hak bid'ah ni hak lagu saat ni. Misalnya, ni contoh ni kita nak baca sikit ni. Hak cara Rejab. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu nak puasa kalau boleh nak hari. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh. Dia tak boleh. Lepas tu afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Wa inna afdalas salat ba'da al-mafruḍah salatun min akhiril lail. Baik. Puasa selepas puasa bulan Ramadan iaitu pusat bulan Muharram. Tapi tidak penuh juga, tidak sebagai penuh pula juga. Lepas tu riwayat daripada Malik, Bukhari, Muslim, kapal riwayat daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam maka la yakhussu syahran min as-sanah bi shaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan mana-mana bulan untuk dia berpuasa. Tak pernah. Kita buat pula. Riwayat daripada Ibnu Waddah, Umar bin Al-Khattab, dia pukul Ar-Rajabiyyin, orang panggil. Puak-puak yang kata ada kelebihan bulan Rajab ni, Ar-Rajabiyyin, alladzina yasummuna Rajaban kullahu. Orang-orang yang puasa bulan Rajab, sepanjang bulan Rajab. Sayyidina Umar bahal orang lagu ni. Sayyidina Umar tak kerti ke? Puasa tak molek ke? Apa yang bahal gitu mu? Ini menunjukkan tak boleh bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni puasa tu boleh asalnya. Memang boleh. Tapi kita buat dengan tetap lagu tu. Dia anggap ada kelebihan lagu tu. Sayyidina Umar lebih bahal lah daripada kita. Dia apa yang bahal orang tu. Ibnu Abbas tidak suka orang puasa bulan Rajab semua sekali. Kerana apa? Kerana takut orang jahil tengok orang jahil anggap sebagai fardu pula. Tak boleh semua. Kecuali kalau tak semua sekali lagu mana dia biasa dah puasa hari Senin hari Khamis. Tu tak apa, tu sunnah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Memang dia pun buat lagu tu. Tu tak apa. Tapi kalau kita nak tukar 2 hari lah, kita ambil seminggu kita tukar hari lain. Hari Selasa dengan hari Sabtu pula kita nak buat. Tak boleh. Walaupun puasa juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin Khamis. Kalau bulan Rejab hari Senin Khamis tak apa. Sebab sesuai dengan tu. Ni nak puasa kerana bulan Rejab ni. Nak puasa kerana bulan Rejab. Tak boleh. Setengah orang tu dia kata apa? Muka puasa. Apa ngaji Quran. Dia tidak faham lagi hot ni. Ni butir tak faham ni jadi masalah ni. Dia anggap benda ni tak apa. Kalau tak apa gini, kita kena rujuk kita ahli sunnah wal jamaah. Apa makna ahli sunnah wal jamaah? Makna kita pegang sunnah. Jemaah, makna kita pegang sahabat. Tengok sahabat buat ke tidak? Nabi buat ke tidak? Apa kurangnya dalam agama kita ni? Kita cukup. Dia tidak seperti agama lain. Jelas. Kita boleh tahu betul, boleh tahu hak mana hak tak betul. Boleh tahu. Tidak seperti agama lain. Jelas. Hak ni lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tadi, taraktukum alal bayda tadi. Aku tinggalkan kamu di atas cahaya yang terang benderang. Malam dia supaya sial. Tidak kata malam jadi keliru. Dah. Orang ikut sunnah jelas dalam semua perkara. Bukan kata tengah hari saja terang. Dah. Pas ke malam terang kalau orang ikut sunnah. Riwayat daripada Ibnu Umar, dia tengok orang duduk puasa Rejab ni. Dia pun tidak suka. Dia marah. Dia kata puasa lah sebahagian daripada bulan Rejab. Seperti hari-hari Senin, hari Khamis misalnya kita kata, ataupun Ayyamul Bid pada hari 13, 14, 15. Tak apa. Hak tu ada sunnah. Hak ni kata dia 1 bulan
yang diagung-agungkan oleh orang jahiliah dulu ni. Kita duduk buat hak tu pula. Ibnu Abbas kata, jangan kamu jadikan Rejab itu sebagai hari raya pula. Idza aftartum qadaitumu. Kalau kamu tak puasa, kamu qada pula. Jangan buat lagu tu. Oh, zaman sahabat lagi tahu dah ni. Riwayat daripada Abu Bakar, adalah orang nak puasa Rejab ni, sedia untuk puasa Rejab. Dia kata Rejab, kita nak puasa Rejab lah. Sayyidina Abu Bakar kata, adakah kamu buat Rejab ni sebulan Ramadan pula? Tak boleh lagu tu. Baiklah, kita kata kita tidak anggap wajib. Hak wajibnya bulan Ramadan tu saja, tapi mengelirukan. Dah tak ada kelebihan. Nak puasa waktu dia, dah tak ada kelebihan. Hak puasa penuh tu. Kalau puasa pada hari-hari tertentu yang mengikut sunnah tu, kebetulan pada bulan Rajab, itu tak jadi masalah. Ni riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Rajab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Apa yang kita nak buat juga? Tak boleh. Ni pula, saya melihat, kata ni tabi'in ini, Umar bin Al-Khattab yadribu aidi aw akuffan nas fi Rajab idza rafa'uha hatta yad'uha fi at-ta'am wa yaqul kulu fa in Rajaban kana ahlul jahiliyah yu'azzimunahu. Kalau orang tak si makan, tempat jamu ke apa, dia tak si makan, dia puasa bulan Rajab. Kalau Sayyidina Umar tengok lagu tu, dia pegang, dia katuk tangan. Makan, kata dia. Selagi tak makan, dia bahas. Tu amalan Sayyidina Umar. Dia kata Rajab ni bulan yang orang-orang jahiliyah duduk besarnya, kata dia. Kita pula duduk besar. Cuma kita tidak buat cara jahiliyah lah. Kita kata kita isikan dengan puasa, molek lah. Tak boleh. Ni Sayyidina Umar buat lagu tu. Banyaklah yang seumpama ini. Ni hak tentang apa ni bulan Rajab, banyak lagi lah cerita ni. Lepas tu kalau bulan Syaban pula, dan Nabi SAW kata dah kan, dalam hadis Muslim, dalam hadis Bukhari, hak besar-besar tu, kitab-kitab utama tu, besar-besar tu, dia kata apa? Idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Bila sudah sampai separuh bulan Sya'ban, bawa puasa. Wah, kita puasa pakai su. Pandai-pandai pula kita. Apa kata tadi, kalau doktor kita lawan doktor, jadi lagu mana? Tak boleh. Kita tak boleh kata mana-mana dah ni ada keasal daripada Nabi SAW. Apa salahnya kita nak guna hak ni juga? Tak boleh. Kerajaan pun dia tidak benar. Kalau lah dia buat keluar satu tiket lah untuk gapo-gapo, memang betul dah kerajaan awak keluar. Kita tak boleh guna tiket tu untuk benda lain. Semayang mesti doa 2 kali. Sekali baca dengan imam, sekali. Lepas tu doa 2. Lah ni alhamdulillah kurang dah. Lepas tu ada pasal ramai duk tegur. Sebenarnya buat tidak ikut panduan tu ada dah. Tak pakai selalu hak tu. Duk tu. Kalau kita tanya ambil mana? Kita tanya orang buat tu sendiri. Dia pun tak boleh royak. Dah kalau kita kata dah lebih banyak, lebih molek. Apa tak buat 3? Kalau nak lebih banyak. 4 kali. Betul baru lebih banyak. 7 kali. 7 baru molek. 7 keliling tawah. Nah. Hak ni pun kita pakai lah. Ada pula 2 kali kita ambil main-main. Benda tu tak ada asas. Sebab tu dia tak tahan. Benda-benda gini kan, kalau kita nak perhati benda bid'ah ni, kalau benda sunnah ni, benda hak dalam Islam ni ada belaka, gimana pun ada. Puasa hak sunnah, gimana pun ada. Sembahyang ada. Tapi kalau pasal tunggu kubur ngatik rumah ni, bukan semua tempat ada. Tempat kita ada malangnya tu. Boleh kita tu. Hak pasal tepuk dada ke apa gitu, tempat lain ada. Dia tidak semua tempat ada. Aku tu lah kita nak tahu benda bid'ah ni. Benda hak tidak asal. Setengah-setengah tempat ada, setengah-setengah tempat tak ada. Setengah-setengah tempat lagu ni, setengah-setengah tempat lagu ni. Itu jalan tu, benda tu bukan untuk mudahlah kita orang tak erti. Kalau hak erti, dia kena ngaji hadis lah. Barulah kita tahu apa dia bid'ah. Kena ngaji tauhid, baru tahu apa dia syirik. Dah penting tu kena tahu. Sebab hak ni lah, hak ni macam anak-anak berbid'ah. Kepada sunnah macam anak-anak. Syirik menyebabkan amalan kita tak jadi, Tuhan tak terima. Dengan sebab itu kita kena faham, selain daripada kita tauhid, kita kena faham syirik tu gapo. Barulah molek tauhid kita, barulah molek sunnah kita.
Kalau tidak, kita tak tahu benda bid'ah. Sunnah lawan dia bid'ah. Lawan dia. Supaya tauhid lawan dia syirik. Islam lawan dia kafir. Kita nak tahu Islam, kena tahu kafir. Kalau kita faham Islam molek, kita tahu ni tidak Islam lah kot ni. Supaya juga kalau kita tahu sunnah molek, kita tahu ini tidak sunnah. Dengan sendirinya kita tahu. Alangkah banyak dalam masyarakat amalan-amalan yang seumpama ini, tetapi masyarakat sudah anggap ini benda molek. Benda molek. Kalau kita buat lagu ni boleh pahala. Orang hak tak buat lagu ni dia kata macam-macam pula. Hak tidak wirid lepas sembahyang dia kata malam yarid kal qirib. Sesiapa yang tidak berwirid dia seperti kera. Dia kata no. Oh, ataupun dia kata syaitan lah, macam-macam. Mari mana benda kita? Tak ada tu. Tak ada. Ni kita baca hadis semua ni. Baca hadis. Kitab mana? Baca buah ayat. Nabi SAW semayang ni 5 kali sehari. Hak fardu. Dia semayang jemaah sama. Orang duduk tengok. Bila mana ada dalam kitab mana royak? Hak lain royak belakang. Royak belakang tegang. Hak ni apa tak ada. Lepas semayang Nabi SAW pun baca gini. Hak lain pun tu baca sekali. Baca sekali. Baca sekali, lepas tu doa sekali. Baru lagi. Nah, mana ada? Sekali. Hak wirid tu ada, zikir lepas semayang tu ada. Memang ada. Hak tu tak nafi, banyak hak tu. Tetapi sekali tu. Buat secara jama'i, lepas semayang jemaah juga lah. Kita semayang sekali kan ikut tu imam kan. Hak ni pun lepas semayang tu ada lagi ikut tu imam. Mari mana? Lepas tu bila kita tengok orang tidak buat lagu tu, kita kata wah habis lalu. Sebab apa? Kita tengok Mekah lagu tu, Madinah lagu tu juga. Lepas semayang masing-masing ada juga nak duduk. Tak apa, duduk lah 2 jam pun. Banyak wirid. Apa yang baca hak tu saja. Tetap baca hak tu saja. Kalau duduk hak tu saja. Kita pergi di belakang tu imam tu pak mati doa tu. Padahal doa Nabi banyak. Kita masalah hutang. Kita ni ada masalah hutang. Tu imam tak pernah doa nak menyelesaikan hutang. Bayangkan lagu mana. Dah kita ikut dia, kita amin hak dia saja. Dah kita tak doa dah sendiri. Sedangkan dalam hadis ada orang yang berhutang lagu mana. Dia sepatutnya doa. Ada anak, ada gitu gini. Banyak orang yang tak ada kena-mengena tu doa. Doa lagu tu. Doa Nabi hak tu saja kah? Tidak. Dah tidak. Apa ya tak doa lain kata hak sesuai dengan keadaan kita. Tu imam mana tahu kita ada masalah ke dia. Sepatutnya masing-masing lah doa. Belajar. Kita kata terutama orang zaman dulu, memang orang zaman dulu dia buta huruf kan. Enggak lah ni, tidak ada buta huruf dah. Ada dengan doa Nabi, dengan zikir Nabi, dengan makna dia sekali. Boleh hak tu. Baca hak tu. Ada kita sayang sangat kepada Nabi SAW. Baca hak tu. Banyaklah yang kita buat dah. Sebelum makan doa. Sebab Kristian kena makan, buat salib. Hak ni buat. Doa tak ada kan? Ada. Tetapi dengan cara akad tangan belakang. Baca masing-masing. Tidak mesti lagu tu. Buat dengan tetap lagu tu. Cuba rayak dalam hadis. Setiap kali nak makan ramai, dia buat lagu tu. Mesti baca akad tangan belakang. Cuba rayak. Tak ada. Apabila tak ada, doa ni tidak semesti akad tangan dalam Islam. Berapa banyak doa di hujung semaya tu kan, Nabi SAW ajar doa akad tangan kau. Tak boleh akad tangan. Dosa akad tangan situ. Setengah-setengah tepat dosa. Pak kita nak buat kereta ni, akad tangan dulu kah? Subhanallazi sakhara lana. Akad tangan dulu kah? Nak naik motor, tak payah, belah-belah gitu. Kita buat dengan lagu tu. Lepas tu orang kata, salah kau akad tangan. Tidak salah. Tetapi buat dengan tetap tu. Dengan kaifiat tu. Hak tu lah jadi bid'ah idhafiyah tadi tu. Tak ada kau doa akad tangan. Ada. Dalam Bukhari pun ada. Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Akad tangan. Bila dia bina Kaabah, akad tangan. Nabi Ibrahim lagi akad tangan. Nabi kita pun banyak tepat. Tetapi ketika makan saat ni, dia akad lagu tu. Semua pakai akad belakang. Ada kau? Cuba mari, so ya hadis. Tak usah banyak, so. Tak ada. Apabila tak ada, apa yang kita buat terikat tu? Mengikatkan sesuatu yang Nabi SAW tak ikat. Itu sebab jadi bid'ah juga. Menentukan sesuatu yang Nabi SAW tidak tentukan, jadi bid'ah juga. Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama je lah.
Jelas benda tu. Tetapi orang-orang yang guna kias ni, dia guna kias, guna fikiran dia. Dia kata dah ada online angkat tangan, apa sini tak angkat tangan. Orang kalau nak pakai kias gitu belaka, pakai dalam semaya angkat tangan. Tak boleh. Dia tepat-tepat. Dan setengah-setengah doa tu tak payah. Tak payah gapo. Nabi SAW doa, sahabat dia nikah gapo, barakallahu laka. Dia angkat tangan. Bila-bila gitu ya, doa dah tu. Kira doa dah tu. Orang kita ni kalau nak berdoa juga benar, kena duduk selo rasmi benar. Baru jadi doa. Sebab apa? Kita diajar lagu tu. Padahal agama ni mudah saja. Ni kalau duduk terikat lepas semaya tu dia ikut tu email, lepas tu email, tak buat dah lah. Kalau ikut cara Nabi, kita gaduh. Kita boleh tinggal tu email. Bila-bila lagi jalan nak naik bas tu boleh baca. Tidak syarat duduk situ. Baca wirid zikir lepas semaya, tak syarat tu. Dia kata zikir lepas semaya. Tak mesti duduk. Sambil berjalan, sambil berdiri pun boleh. Dah kita nak pergi gaduh. Ni kalau tak baca situ, tak baca dah lah. Sebab dia suruh lagu tu. Banyak benar. Daripada hak kecil sampai hak besar. Banyak. Itu di antaranya. Kita tak boleh pandang kecil. Setengah-setengah orang kata, cara benda kecil. Tak boleh. Dah kita sayang ke Nabi, kena cara lah hak kecil pun. Kata sayang ke Nabi, kena cara lah. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Setengah orang dia kata, dah kalau lagu tu dah nak ikut sunnah Nabi sangat, kan naik unta. Tengok tu tak faham tu. Tak faham tu. Allah, cara setara tu je. Dia tidak faham. Sebab tu kata. Sebab apa tak faham? Tak ngaji. Tu. Kesimpulannya pergi situ. Tak ngaji hadis. Dia tidak faham. Ni benda ni boleh kiyah kau, benda ni masuk dalam perkara dunia kau, benda ni adat ni tidak faham. Hak kita duk ayat tadi benda ibadat tu. Benda kita berasa kalau buat lagu tu ada kelebihan. Boleh pahala. Lebih pula kalau selawat lagu ni serupa dengan baca Quran, habis Quran, khatam Quran 100 kali. Ada kalau lagu tu. Selawat tu tak ada daripada Nabi pun. Dia rekod, kena beringat sikit. Selawat-selawat ni pun kena beringat sikit. Siapa lebih daripada Quran? Mana ada ulama dalam dunia ni kata lebih daripada Quran gapo-gapo? Tak ada. Quran nombor 1. Baca Quran tak faham pun boleh pahala banyak. Kita ngaji sikit tahu dah. Orang kata baca lagu ni, hak tu pula bukan hak Nabi ajar pula. Lebih daripada Quran. Serupa dengan baca Quran 100 kali, 1000 kali, setengah-setengah selawat gini-gini. Habis masa lah kita orang tak baca Quran. Itu tujuan pokok ni. Pokok bid'ah ni. Dia nak suruh orang tinggal Quran. Baca hak ni dah lebih. Hak ni baca sekali pun lebih daripada 100 kali khatam Quran. Apa? Tak baca hak ni, baik baca hak ni lah. Situ dia nak pergi. Bahaya. Ni ada dua soalan ni. Yang pertama, puasa saat ni lah 9-10 tu memang ada lah. Memang dalam hadis-hadis yang sahih, dalam Bukhari, dalam apa pun ada tu. Bolehlah nak buat. Boleh nak buat. Apa masalahnya kalau kita buat nak pakai surau kan dah. Taklah yang orang buat surau tu dia lagu mana dah puasa ada ni dah. Cuba fikir dah. Hak munasabahnya kalau suruh puasa apa yang buat? Sepatutnya tak buat lah. Buat tu kira nak makan kan? Kalau makan puasa kan? Benda tu karu. Pak betulnya puasa ni betul lah. Munasabah lah kalau tak buat pun. Ni kalau buat agama tu tak ada. Duk korek tu dah. Tiba-tiba puasa. Bila nak makan? Tengah malam tu buka. Dah, biasanya tidak buat gitu. Tak ada. Apa-apa yang jadi kelebihan pula buka puasa tu nak makan surau je pula. Adakah dalam hadis kata suruh puasa 10 Muharram ataupun 9 tu kan? Suruh buka puasa dengan surau. Dah. Suruh dengan buka puasa dengan orang tamam misalnya ada tu dah. Ada. Hak ni puasa 9 ataupun 10 ni kena buka puasa dengan surau. Tak.
Dah orang ramai-ramai duk buat. Dia tidak, tak ada dah tu. Dia kira nak makan lah. Nah. Sebenarnya hak puasa ni ada hak gapo? Buat surah tadi, bubur surah. Tak ada. Jadi gomo buat benda-benda lagu ni kononnya ni Nabi Nuh buat dulu. Nabi Nuh buat dulu. Jadi dikait apa baru dalam buku baru ni kan ibu itu ada sebut 10 Muharram ni Nabi Nuh selamat gitu gini. Jadi kira-kiranya kononnya Nabi Nuh buat surah. Jadi siapalah mana ada bubur belakang kan. Nah, hak tu jadi surah tu. Jadi maknanya sering ataupun kalau kita kata hak zaman Nabi Nuh kita nak ikut, kita tahu mana lama benar tu dah. Zaman Nabi Nuh tu kita nak tahu kok mana. Hak setara hak Nabi ni kita duk bahas banyak gini hak dia tak kena ni dia bahas kan. Hak zaman Nabi Nuh kita nak tahu mana. Kecuali kalau ada hadis. Ada ke? Tak ada. Apabila tak ada, kita kata percaya kepada Rasul. Kata saya kepada Rasul. Buat maulud sebut tu dah. Saya kepada kalau Nabi tak suruh kita buat. Saya ni kita buat supaya Nabi buat. Ni Nabi tak pernah buat. Dia tak pernah suruh. Dia tak pernah kata pun kata zaman Nabi Nuh gini-gini. Kalau ada itu hadis karut tak boleh pakai. Jadi boleh buat surah. Jadikan surah tu supaya kuih-kuih lain tak kan? Bukan kita nak balas dengan surah. Surah sedap kalah juga. Surah sedap kalah. Apanya? Nak makan bulan ni ke bulan lain tak ada masalah. Buatlah supaya kuih-kuih lain. Kuih apa dia? Kita kata kuih ondeh-ondeh kau dah. Ikut. Tak ada semua. Oh ni pun buat lagu tu apa? Tu tak betul. Puasa lah. Dan bila puasa dia bercanggah dengan buat surah. Dia bercanggah. Situ menunjukkan surah ni tak ada asas dah sebenarnya. Bila dia suruh puasa dan dia puasa jelas tu. Jadi surah-surah ni sebenarnya dia pengaruh Syiah. Sebab apa? Kan dalam buku tu dah lain-lain pun saya apa ni kalau 10 Muharram ni kat gapo sebut Sayyidina Husain mati. Apa Sayyidina Husain mati dia kelebihan kau? Jadi kena puasa gapo sabit dengan Sayyidina Husain mati. Jadi orang mati ada kelebihan pula. Jadi surah tu kononnya dalam ceritanya dikatakan Sayyidina Husain ni dengan anak-anak dia tu lapar di Medan Karbala tu. Medan Karbala tu lapar. Orang tak boleh makan. Dahaganya tak kira. Orang tak boleh minum. Titik pun tak boleh. Bukan dalam cerita tu. Kalau nak kira cerita kat parut-parut lah. Askar-askar Yazid ni kononnya. Mari titik air titik. Titik depan ni. Nak ni kena rekah. Nak boleh tak boleh lah. Allah mulut Ada sedih benar lah cerita tu. Hak ni buat main-main pakat suka dah. Air duk titik-titik tak boleh minum air. Jadi buat Syiah ni kata sial kepada Sayyidina Husain. Kita mengenalkan dia. Kita builah kepada orang boleh minum air. Buat sarbat kau. Buat gapo kau dah. Boleh minum kau orang. Teringat dia. Dahsyat. Sepatutnya hari tu kita kena buat. Bui kau orang minum. Bui kau orang makan. Lalulah buat surut. Tu ya. Asalnya kita tak tahu gapo cerita iman tu. Nah. Tu sebenarnya. Dia nak ingat kepada Sayyidina Husain tu. Supaya dia katak-katak dadah bergaruk tengah jalan apa. Dia nak ingat Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain telah mati, kita ada pembela dia. Kita lah pembelanya. Ni tengok ni. Sagut tu darah ni. Atas belakang dia, atas kepala dia kan. Tetok-tetok tu berdarah. Kita sanggup sekarang ni. Nak bela Sayyidina Husain. Nak lawan siapa? Kalau Sayyidina Husain, kalau kita kata ya Allah lah. Nak lawan Yazid. Pak kita ni. Nak lawan siapa? Itulah benda. Jadi asasilah surah-surah gapo ni situlah. Tak ada kena mengena dengan Islam, dengan ajaran Nabi ni. Sebab Nabi suruh puasa hari tu, bukan suruh makan. Hak berkait dengan kubur juga ni. Lepas mati ni, ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia pacak. Sebab apa? Ada hadis lah. Ada hadis. Nabi SAW belah pelupuh tamak kan. Dia pacak Nisa, kubur ni. Dua orang hak mati tu dia kata sedar diseksa. Orang kita pun buat lagu tu kata. Tak kena tu. Hak tu khusus untuk Nabi SAW. Khusus untuk Nabi SAW. Kita tahu mana?
Dalam riwayat yang lain ada sebut khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni dia buat gitu, apa dia royak sebab ni kena seksa. Hak ni pasal dia tak jaga air kencing dia. Hak ni duduk mengacung sana sini, jadi diseksa dalam kubur. Mudah-mudahan akan ingatlah seksa dia dalam kubur ni bila selagi tidak kering hak ni. Selagi tidak kering hak ni. Lepas tu orang lain, sahabat-sahabat lain Nabi ada buat ke? Itu benda yang kita kena tanya. Sahabat lain tak ada dosa ke? Kalau sahabat dia ada dosa, kita nak tahu mana orang tu ada dosa ke tak ada dosa, ya kita ni pandai buat. Nabi tak apalah, dia tahu. Dia tahu pun dua orang tu yang kau sahabat hak berdosa, hak lain tak berdosa. Apa yang dia tak buat? Hak lain tak sia kau hak lain. Ini menunjukkan khusus. Dia tahulah tu. Hak tu hadiah. Hak khusus dengan dia, kita tak boleh nak mana-mana, kita nak turut kata, tak boleh. Dia ada semaya lepas asar, ada semaya. Tapi tadi kita sudah baca, sahabat tak suka, larang orang semaya lepas asar. Sebab untuk kita dia larang. Lain. Banyak perkara untuk dia lain, kita lain. Kita tidak wajib semaya tahajud, dia wajib. Kalau nak turut dia, banyak perkara tu khusus dengan dia. Dia bini 9, kita boleh 4 ya paling tinggi. Tak boleh. Jadi kalau kita tengok situ banyak benda-benda ni kan, kalau dia buat ni sebenarnya memang ada, setengah-setengah tu ada sahih, tetapi itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Benda kita boleh fikir sendiri. Kalau untuk umum, apa Nabi tak buat untuk orang lain? Orang lain tak dosa ke? Dosa, apa dosa? Kalaulah dengan cara itu boleh meringankan dosa, sepatutnya dia buatlah belaka. Ni sekian ramai beribu-ribu sahabat tu mati semua ni. Tu orang tu pacok. Lagu mana? Mesti ada sesuatu. Banyak peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rakyat sesuatu tu khusus dengan sahabat tu, bukan untuk orang lain. Banyak. Kita kena faham gitu. Sepatutnya hadis tadi. Barulah tak keliru. Ni duduk faham lagu mana? Duduk faham. Kalau selagi tak kering tu, maka renganlah seksa. Hak tak kering tu berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi tu dia nak rakyat selamat tu. Khusus dengan dia. Orang lain tak nak kena mengena. Sebab apa? Sebab dia duduk bertasbih lah, macam-macam lah kata. Sebab dia duduk bertasbih lah, selagi dia tu maknanya hidup, makna dia basah tu makna dia hidup lah. Apabila dia kering tu dia mati. Seseolahnya bertasbih ni hak hidup saja. Sedangkan dalam Quran kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua tasbih ke Tuhan. Cuma kamu yang tak faham tasbih dia. Pasir kau, batu kau, rupuk kering kau, rupuk segar kau, semua tasbih. Kita yang tak faham. Apa kena mengena kita kata kalau selagi benda ni tak kering, maka akan ringan seksaan orang dalam kubur. Apa kena mengena? Kita siapa? Susah. Masalahnya apabila kita terima, akibat jadi lagu mana? Tengoklah, hak jadi lagu mana? Dia tanah pokok bunga pula. Hak tadi kan kalau ambil pelepahnya kalau kita belah tu, dia akan kering juga ke mana-mana pun. Kalau tanah baru hidup sama. Apabila hidup sama boleh tasbih sama. Tengok, dia guna fikiran dah lah. Guna fikiran. Lebih dah tu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat. Setengah-setengahnya ambil anak batu, mana anak batu ni tasbih. Tak payah anak batu. Pasir tu tasbih dah. Dia ada kena mengena dengan orang hak mati tu. Kalau dia molek lah. Tak ada anak batu, tak ada pasir dalam laut. Tu tahu dalam laut pun molek juga dia. Tapi kalau orang tak molek, bubuh lah hak segar pun, gapa-gapa pun tak jadi apa. Hak tu benda tak faham. Akibatnya melarat lagi. Dia jadi melarat ke mana? Mula-mula sekat tu. Lepas tu ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jiwa air. Kubur tu ada jiwa air. Bukan sama juga, ada lah ketika dia jiwa. Kita pun air tak molek, jiwa air mawar. Gapo dia tu orang panggil bid'ah dah tu. Kalau jiwa air sama dengan tetap gitu pun tak boleh dah. Kalau tidak perlu. Ni perlu nak suruh kejap tanah, nak suruh kejap jiwa. Ada keperluan. Ni pergi air mawar. Cuah air mawar. Ni mari pula. Cuah. Ni mari pula. Cuah ni. Orang-orang besar. Dah. Tabu bunga pula. Tabu bunga pula. Jadi sebuah Kristian. Jadi sebuah Hindu. Gapo dia ni? Hak ni bukan bid'ah idhafi dah ni. Idhafiyah, bid'ah hakikiyah dah. Jadinya. Bid'ah hakikiyah dah jadi. Tabu bunga ke apa? Wagam dia bunga. Wagam dia. Ya saya nak Abu Bakar je, bila nak kapal ke dia kata tak salah, baru-baru ni kain. Baru ni untuk orang hidup. Ambil kapal dia ni hak buruk-buruk sudah.
Sebab apa? Benda tu tak ada guna belakang tu panduan kita, tak ada guna belakang. Pakai sutera pun tak ada faedah dalam kubur tu, bahkan dilarang. Jadi akibat daripada apa? Kalau kita lek lah, ni muka molek ke apa-apanya, muka molek, jadi lagu tu lama-lama jadi sebuah Hindu, jadi sebuah Kristian. Hak molek lagi, kita bubuh keranda tu, buat peti biar kemah, sebuah orang Kristian bubuh molek lagi. Hak mana kat molek ni? Hak kita kata kau hak Nabi SAW buat. Dia sendiri orang yang paling mulia, tak ada gapo dalam kubur biasa. Hak ni mari pula, tak boleh tak padan dengan dia ni. Bawa kita buat batu nisan pesan ni guna awak besar. Hak ni mari tak boleh besar lagi. Jadilah 10 lagi. Kalau dia buat lagu tak apa salah. Dah kita tak salah, tak apa bunga. Kita pun tak ada dalil juga, dia pun tak ada dalil juga. Tapi apa salahnya kalau dia nak menghormati orang mati ni, muka pak baru padan dengan dia. Dia orang alim ke, dia Perdana Menteri ke, dia Presiden ke. Nah, jadi kita buat biar besar, dia jadi bid'ah. Bid'ah ni lah ke mana? Rugi. Hak sepatutnya buat masjid PT berjuta-juta tak habis buat kubur. Apa faedah? Tengok kubur-kubur sahabat dibakit di mana? Enggak boleh ada, tak ada apa, biasa. Kita lebih lagi pada demo tu. Kita lebih lagi. Sebab dia tahu lebih. Sahabat-sahabat ni tak ada kau satu. Hak tu lah hak betul. Sekarang dalam masyarakat kita, kalau rakyat benda-benda gini, benda sunnah ni, dia cak Wahabi selalu. Padahal benda-benda ni dalam kitab-kitab rakyat ni sebelum Wahabi ni benda baru ya. Ada lama dah ni rakyat ni tak ada kena-mengena dengan Wahabi ke apa, tak ada kena-mengena. Dah kalau iyalah Wahabi tu lagu tu, betul lah dia lebih beruntung lagi sebab dia ikut Nabi. Kita ni hak masalah, kita duk kata ke dia, kita yang tak betul, kita duk ngejek dia. Kita ni sepatutnya dia ejek. Kenapa dia hak betul kita buat? Kalau misalnya macam kubur saat ni, raja dia tu, kita secara lah hak tak betul, dia ke mana-mana, tapi hak ni dia pegang molek. Tak ada kubur-kubur ke apa, biasa molek tu. Dah kita dengar cerita dalam surat khabar apa masuk dulu Malik Faisal dulu, berapa ramai orang masuk Islam. Dia tengok orang Islam ni raja pun setara tu, tak ada habis pitih, tak ada gapo, serupa je di sisi Allah SWT. Ini agama yang serati. Berapa ramai orang masuk Islam. Malik Fahad baru ni pun ada juga, pada dia masuk Islam. Kerana tu tidak nanti belah mana. Kalau kita ikut sunnah, Tuhan nak buka hidayah, nak buka pintu hati orang, tidak nanti belah mana. Tapi kita duduk kata dia Wahabi. Tak usah cara kau Wahabi lah, cara kau kitab di dalam hadis ni ada ke tak ada tabur bunga tu? Cuah hai Mawar saat ni ada ke? Tak ada. Faham orang hak buat tak say lagu tu lebih betul kau kita. Hak buat hak tak ada dalam hadis tu, hak betul. Tak lagi hak tu. Kita telah menyeleweng banyak, jauh lari. Tak ada kena mengena dengan Wahabi hak ni. Ngaji hadis jumpa orang zaman dulu sebelum ada Wahabi lagi, duk kata lagu tu dah. Nabi SAW hatta Sayyidina Ali suruh samakan, ratakan kubur, jangan buat ada kelebihan. Tiba-tiba orang lah ni buat kubur dia tu. Sebenarnya bukan kubur Sayyidina Ali, orang kata saja kubur, buat saya tu kubur bukan main besar, lebih pada masjid. Tukar kita dengan masjid, kita kamak kau kubur lagu tu masjid, gigi kubur, orang duk puja kubur. Itulah yang berlaku. Ini kenapa? Kerana memandang enteng lah, memandang remeh ni. Bid'ah ni tak apa, tak ada lawan ni. Apa benda molek. Itu mula-mula kita patut dia pergi kau jauh. Jadi sebuah orang kafir. Tapi kalau kita ikut cara sunnah ni daripada awal lagi, jelas dah, tak buat dulu lagi. Tak ada lah timbul jadi susah kepada keluarga si mati ke, jadi bazir duit rakyat ke, jadi bazir duit masyarakat. Tak ada. Hak nak buat tempat yang patut, baik pergi Mekah kita buat umrah pada duk buat kubur sana, besar kubur. Apa faedah? Siapa dia ada buat lagu tu? Lama-lama dia akan jadi sebuah kubur Imam Bukhari, orang pergi tawaf pula, jahil-jahil. Itulah akibatnya. Sebab itulah molek. Hak orang kata Wahabi buat tu dia perkata, dia tak tahu mana. Senang. Kalau tidak, orang ni nak pergi puja lah, orang ni nak pergi basuh tu batu nisan tu, ambil air tu buat berkat. Apa cerita?
Jadi inilah benda-benda yang berlaku dalam masyarakat secara meluas. Meluas sungguh. Dan kalau kita kata hak tu, orang yang tidak faham dia akan kata pula. Di antaranya Wahabi, di antaranya macam-macam lah dia akan tuduh. Tu tak kena tu. Tak kena. Kita kena tengok kitab, muka kitab ada. Yang mengelirukan sekarang ni hak bid'ah idhafiyah ni lah. Dia kata apa kalau kita ngatik tak molek kau. Bukan kata gol la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak sebaik-baik ucapan la ilaha illallah kan. Betul hak tu. Sebab kata tadi lah kita baca dah sahabat lagu mana. Tetapi cara yang kita buat itu, dia kena ikut Rasulullah. Rasulullah tak buat, kita kata dia tak perlu. Mana boleh tak perlu. Lagu lain dia boleh royak. Benda kecil-kecil dia boleh royak. Nak masuk jamban baca lagu ni, masuk kaki kiri. Nak makan baca, nak tidur baca goni. Ada royak. Nak bawa kenderaan baca goni. Ada. Apa dia tak boleh royak ni? Mati semua. Ni bendanya yang berlaku dalam masyarakat kita, dia tidak faham. Dia ingat bid'ah idhafiyah ni kecil, tak apa. Yang mengelirukan sekarang ni hak bid'ah idhafiyah ni lah. Dia kata apa kalau kita ngatik tak molek kau. Bukan kata gol la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak sebaik-baik ucapan la ilaha illallah kan. Betul hak tu. Sebab kata tadi lah kita baca dah sahabat lagu mana. Tetapi cara yang kita buat itu, dia kena ikut Rasulullah. Rasulullah tak buat, kita kata dia tak perlu. Mana boleh tak perlu. Lagu lain dia boleh royak. Benda kecil-kecil dia boleh royak. Nak masuk jamban baca lagu ni, masuk kaki kiri. Nak makan baca, nak tidur baca goni. Ada royak. Nak bawa kenderaan baca goni. Ada. Apa dia tak boleh royak ni? Mati semua. Ni bendanya yang berlaku dalam masyarakat kita, dia tidak faham. Kepada muslimin dan muslimat, kepada masyarakat sekalian ini, bahawa perkahwinan ini 13 kelebihan semuanya kaitan dengan agama Islam. Jadi bila kita nak kahwinkan anak, nak kahwinkan cucu, kahwin siapa-siapa di bawah jagaan kita, biarlah kita buat majlis perkahwinan itu mengikut syariat Islam yang diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada mana? Bermula daripada nak letak mahar, mas kahwin. Jangan letak mahar sangat. Ini nasihat saya ni, setengah mak bapak ni, Allahu akbar, macam nak jual anak ni buat kerja. Anak saya ni habis you ni, habis. Kalau habis you nak beri berapa? 15 lah jawab dia. 20,000 pun ada, nak 20. Enggak, hak menatu dia pun habis you juga baru kerja. Dek mai you mari. Akhir sekali anak dia tinggal you saja. Dia tua ke diri. Sudah, tak ada orang tu. Jangan duk jual mahal.
Kalau Nabi kata apa? Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila mari orang minta orang yang kamu berkenal dengan akhlak dia, di agama dia, fazawwiju, kahwinkan dia. Jangan duk kira sangat. Awak ada kerja? Ada. Bukan duk minta sedekah pergi jalan. Kalau hak tak ada kerja langsung, melarat duduk tidur masjid, ya tunggu orang sedekah. Ni masalah juga. Nabi kata man istata'a, siapa ada kemampuan. Ni kemampuan sudah ada. Jadi gila letak mah kahwin mahal-mahal ni, mu nak jual anak ke apa? Berat macam nyakit lagu ni. Jangan. Tak boleh. Malu. Orang kapur ni semua 10,000 lah. Kau tak kata saya nak beli 5,000. Apa yang nak malunya? Orang kapur ni juga ramai andar tu mu tak malu muka. Ramai anak perempuan yang tak kahwin. Ramai juga dalam kapur ni hak tahu anak tak malu. Kerja-kerja agama ni tak usah duk mikir ke orang, tak usah duk nak takabur, tak usah nak riak. Kita mikir lillahi ta'ala. Alhamdulillah orang mari minta anak aku, agamanya ada, akhlaknya baik, kerja pun ada, zawiju, kahwinkan dia. Ini nasihat kita yang pertama. Permudahkanlah, yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah perkahwinan anak kita, jangan duk payah-payah. Berapa ramai ni budak-budak perempuan mari duk mengadu. Dia budak laki-laki pun mengadu. Dia kata, ustaz kami dua ni nak kahwin dah, mak ayah tak bagi pula. Sebabnya baru kerja. Aku nak rasa duit gaji anak aku dulu. Anak dia dua tu duduk di Kuala Lumpur, kerja sekali. Sanggup biar dia duduk jalan sekali, jangan dia menikah sekali. Subhanallah. Lepas tu Nabi kata kalau kamu tak buat juga, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau mu tak buat juga, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Tak kahwin juga akan mari fitnah dan kerosakan yang besar. Besar apa? Akhir kali balik cucu tak kahwin lah, baru dia tahu buka. Anak cerita dulu sekali kan, kita pergi di sebuah hospital di Malaysia ni. Budak ni beranak. Bila pegawai agama hospitalnya, kenapa awak ni beranak? Happy. Hok jom buat anak ni mari, bawa pampers, bawa apa, tak kahwin. Berani dia ni kata. Dia kata kami nak beritahu pada bapa, minta nak kahwin tak beri. Orang yang tak ada kerja kecil, kerja kilang ni pun berhenti juga buat anak. Baru tahu muka pok dia lagi tu. Jangan main. Itu yang pertama. Nasihat kita yang kedua adalah bab perkahwinan ini, majlis kahwin anak kita jangan membazir, jangan boros. Innal mubazzirina, Tuhan sebut dalam Quran, orang membazir ni ikhwanus syayatin, saudara kepada syaitan. Hari ni buat besar-besaran, tak apa sanggup berhutang sana sini. Tak apa sebab nak tunjuk kita ni hebat, boleh buat kahwin besar-besaran anak. Tak payah. Buat ya cukup. Panggil jiran tetangga, panggil anak beranak kita yang terdekat, orang-orang hak dekat-dekat kita ni, bismillah, fadal, kahwin anak saya ni, saya mari makan. Buat besar-besar dekat mula. Pasal itulah bid'ah zaman moden hari ni, kak jemputan ada dua kategori. Dia panggil kak kenduri kesyukuran kahwin anak, hak ni free. Kalau tak tulis kesyukuran tu, akan salah kepala tangan. Apa kepala tangan ni? Kita ni syukur Allah Ta'ala beri kita boleh menantu, anak kita diterima oleh orang. Nak main kepala tangan lagi. Lepas tu dia bakit pula tu. Kira malah kata Allahu Akbar, melih 2 ekor lembu, habis 8,000. Orang mengalah boleh 2,000, 3,000. Dia marah pula. Hak ni lah susah ni. Pasal dia ni hajak Melayu. Hajak apek ni boleh banyak piti. Tak boleh pahala sikit apa. Modal untung pun tak boleh, pahala pun tak dapat. Dua penyakit. Yang ketiga, majlis anak-anak kita jangan dicampur gaul dengan puak-puak pandai. Kenapa puak pandai? Puak-puak cik nak jadi mak cik. Dia panggil mak nyah. Bawa orang luar panggil mak nyah. Ni barat ramai ni hari ni. Boleh katakan majlis-majlis kahwin kita dikuasai oleh mak nyah belaka. Tuan-tuan kena ingat, mak nyah ni orang jantan, bapak jantan, lelaki. Miah-miah, orang Arab kata miah-miah ni kat 100% laki-laki. Butil lekor besar galau gitu. Ngongek atas, duduk dalam bilik pengantin pagi sampai gelap. Suruh tukar baju lah, suruh make up lah. Anak tina kita boleh jumpa tok laki malam kare lebu dah nyatepek di bapak jantan. Ini majlis dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Pencampur gaul laki-laki perempuan, orang perempuan, Nabi sebut dalam hadis, la'anallahu al-mukhannisin. Allah Taala Nabi laknat orang-orang laki-laki yang belagak jadi perempuan, orang perempuan jadi laki-laki. Kita panggil puak ni pagi sampai gelap di atas rumah kita semata-mata kononnya nak suruh comel sangat anak kita. Comel setara mana comel? Nyo pakacak ke anak perempuan kita. Hak comel pun tukar dengan hak mari dalam zon negara.
Dah warna putih sini ni mari mana putih sini. Tidak orang nak pakai buah getah atas pokok. Tu dia panggil hak putih. Cak situ, cak sini, akhir kali macam hati. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok budak ni comel, bila hari perkahwin ni dia mari jengok tengok, ya Allah, tokar hak tobit dalam zoo nak pula dah hari ni. Tak usah duk buat sikit-sikit cukup dah. Tak payah dak make up black-black. Anak kita laku dah. Malam akad nikah dah. Beres dah tu laki dia kenal dah tu. La ilaha illallah. Banyaknya penyakit dunia nak kiamat ni. Macam-macam lagi lah. Kalau kita nasihat kita secara ringkasnya, iaitulah majlis perkahwinan kita biar diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk main katok gendai pagi sampai gelap. Kompan tak apa. Majlis perkahwinan memang disuruh pun. Dia kata a'linu bin nikah wadribu alaihi biduf. Nabi kata iklankan perkahwinan, pukul duf, kompang. Nak suruh nampak meriah. Cuma zaman kita gini, waktu orang menikah tak ada kompang dah. Kompang masuk dalam masjid buat selawat pula dah. Ini pun satu benda yang pelik juga berlaku di dunia gini. Tukar barak habis dah. Orang suruh majlis kahwin, mungkin buat majlis selawat dengan kompang atas masjid.